Assalamualaikum, apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur hari ni kita bertemu kembali untuk buat lagi satu menu masakan. Tetapi kali ni saya akan buat menu petang, iaitu snack makan petang untuk kanak-kanak. Jadi hari ni saya nak buat satu menu yang sekali lagi mudah untuk dibuat dan mudah untuk didapati bahan-bahannya. Okey. Hari ni menunya adalah berbola ayam. Berbola ayam homemade. Jadi berbola ayam homemade ni memang sangat bersesuaian lah untuk diberikan kepada anak-anak ataupun murid-murid yang di taska tadika kan. Sebab apa? Berbola ayam yang dibuat daripada rumah ataupun orang kata apa, by hand lah, homemade kan, kita boleh rasa yakin lah nak bagi makan. Sebab apa? Kita yakin yang kita masak tu, kita masak bersih, kita masak tu dengan bahan-bahan yang paling berkhasiat untuk kanak-kanak tersebut. Jadi sebentar lagi kita akan bersama-sama melihat cara-cara penyediaan dan cara untuk memasaknya. Jadi selepas ini kita akan bertemu kembali pada sesi memasak. Baiklah guys, jumpa sebentar lagi. Peace. Hai, okey, sekarang kita kembali bersama. Okey, sekarang ni kita berada di bahagian memasak dan bahagian penyediaan barang makanan. Baiklah, jadi sebentar lagi kita akan bersama-sama melihat barang apa yang kita perlukan. Jadi, mari bersama saya. Okey, untuk barang yang pertama kita ada di sini adalah garam. Garam, dada ayam, nampak cantik dada ayam dia. Tepung ubi, sebatang lobak, sebiji telur, daun sup dan juga lada hitam. Okay, sebentar tadi saya dah tunjukkan bahan-bahan yang kita perlukan. Okay, sekarang ni kita dah beralih ke bahagian di mana kita bersihkan dan buang ataupun singkirkan bahan-bahan yang tidak perlu. Okey, contoh sekarang ni kita bermula dengan dada ayam. Okey, dada ayam ni di sini ada tulang. So, benda pertama sekali kita buat, kita kena buang tulang tu dulu. Sebab sebentar lagi kita nak kena blender ayam tu. Cabut je dulu ayam ni. Pisahkan tulang dia. Okey, sekarang nampak. Jadilah dada ayam yang tak bertulang. Okey, tapi sebelum kita nak blender ayam tu, kita kena ni dululah. Maaf, kita tukar pisau. Kita kena cincang ayam tu terlebih dahulu untuk lebih memudahkan kita punya proses memblender ayam tersebut. Okay, sekarang ni kita hanya pakai satu dada ayam je. Maksudnya ni lah. Tapi kita kena cincang dulu. So ni kita cincang dulu ayam ni. Seterusnya, sini ada tulang sikit, potong sebab kalau boleh kita tak ada tulang langsung dalam kita punya bola ayam ni. Lepas tu okey lah, sambil-sambil saya potong-potong, saya sediakan ni, saya akan ceritakan sekali kita punya bahan-bahan ni, apa kebaikan dia, apa dia punya sebab kan. Okey, untuk kegunaan dada ayam ni, kenapa saya gunakan dada ayam adalah daripada apa yang saya pelajari ataupun yang memang dah lama saya perhatikan. Dada ayam ni dia mengandungi sumber protein yang lebih tinggi daripada bahagian-bahagian dada ayam, bahagian ayam yang lain. Dan juga ada juga yang mengatakan, yang saya baca, dada ayam ni dia boleh mengurangkan stres ataupun tekanan dalam badan kita.
kan. Jadi ada juga boleh membuatkan kita senang tidur kan, sebab dada ayam ni dia tak banyak masalah. Dia punya ni tak ada terlampau tinggi kolesterol kan, banyak protein. Jadi dia memberikan kita sumber protein yang lebih sihat lah daripada bahagian-bahagian ayam yang lain. Jadi itulah sebab kenapa saya gunakan dada ayam. Okay, sekarang ni kita potong kecil sikit lagi. Okey, sekarang dia dah cincang. Sekarang kita masukkan dalam blender. Selepas pada ayam, kita gunakan kita beralih ke bahan yang seterusnya, iaitu daun sup. Okey, saya akan ceritakan jugalah kenapa daun sup. Daun sup ni dia mempunyai khasiat yang sangat banyak yang ramai orang tak tahu. Sebab ada setengah orang anggap yang daun sup ni hanyalah sebagai barang maksudnya hidangan yang sebagai hiasan lah. Macam kita tengok kat nasi goreng kan, kita letak daun sup lah sekali. Tapi sebenarnya tak. Daun sup ni dia banyak khasiat dia. Pertama sekali adalah daun sup ni, dia punya khasiat tu, dia boleh mengurangkan darah tinggi. Kemudian sebentar. Okey, biasa sambung kembali. Khasiat dia untuk daun sup. Okey, khasiat daripada daun sup adalah seperti merendahkan tekanan darah, merendahkan tahap kolesterol. Selain tu, daun sup ni digunakan juga untuk mengurangkan batuk. Jadi untuk anak-anak yang kuat batuk ataupun ada masalah batuk tu, boleh bagi dia makan ataupun minum air daripada rebusan daun sup tu saja. Jadi banyaklah juga khasiat dan juga kebaikan daripada daun sup sahaja. Jadi sebab itulah saya menggunakan daun sup ni dalam kita punya bahan masakan hari ni. Jadi daun sup ni kita tak blender kan. Daun sup ni kita hanya jadikan sebagai kita akan gaulkan selepas daripada ayam dan bahan-bahan yang lain di blender. Tapi kita cincang dululah supaya untuk senang kita gaul sebentar lagi. Okey, selepas pada daun sup, carrot. Lobak. Bahasa Melayunya lobak saya. Okey, lobak ni pun kita akan gunakan dalam bahan ni. Jadi pertama sekali kita belah dua dulu lobak ni supaya senang kita potong lagi. Alright. Lobak ni seperti ramai yang dah tahu kebaikan dia, khasiat dia. Antara yang paling ketara sekali lah kebaikan carrot ni adalah dia memberikan kebaikan kepada mata. Kenapa mata? Sebab memang lobak ni telah diciptakan untuk merawat mata, menjaga kesihatan mata kita untuk lebih cerah dan lebih baik. Jadi sekarang ni kita potong dulu carrot ni, lobak ni, supaya lobak ni boleh digaulkan bersama ayam yang telah di blender sebentar lagi. Jadi dalam kita punya bobolah daging ni kita ada carrot, kita ada lobak dan juga daun sup. Jadi selain daripada menambah warna, dia juga memberikan khasiat yang lebih lah kepada kita yang bola ayam. Jadi kalau boleh kita kurang-kurangkanlah bagi budak-budak makan bobola ayam ke ataupun nugget-nugget yang beli kat kedai tu kan. Kalau boleh kita buat sendiri. Kalau kita boleh buat sendiri, kita buat sendiri. Sebab apa? Yang kita buat sendiri itu adalah lebih baik daripada yang berada di kedai. Okey, kita campurkan je dulu lobak ni dengan daun sup. Sebab lagi kita pun nak gaul. Okey. Alright, sekarang kita kembali ke kita punya
ayam yang dalam blender tadi. Okey. Selepas kita letakkan ayam, sekarang kita letak ni lah, lada hitam. Lada hitam ni bagus jugalah untuk sedapkan dia. Okey. Letak sikit. Okey. Daripada lada hitam ke garam, secubit garam, cukup rasa garam tu sedap-sedap je. Dia ada masin-masin dia kan, pedas-pedas daripada hitam. Okey, barang seterusnya adalah putih telur. Putih telur. Kenapa saya tak gunakan ataupun tak letakkan sekali kuning telur? Kerana dalam ni sebenarnya putih telur adalah lebih baik. Sebab apa? Untuk kanak-kanak ni, mereka tak perlulah terlampau banyak sumber protein kan. Takut berlebihan pun tak elok juga untuk mereka. Jadi kita hanya gunakan putih telur saja. Putih telur ni dia mengandungi protein yang tinggi tapi rendah lemak. Jadi dia menjagalah kita punya kesihatan dan kandungan lemak dalam badan kan. Dan juga lada putih pula. Putih telur ni dia memberikan dapat memberikan kita membina otot, melebihkan otot dan mengurangkan lemak. Jadi ianya lebih baik lah. Okey, selepas pada kita masukkan putih telur, sekarang kita masukkan 2 sudu tepung ubi. Okey. Sikit. Sekarang selesai. Okey, tapi untuk makluman anda, sebenarnya saya ada tertinggal satu bahan yang penting untuk menu ni. Bahan yang terakhir sebenarnya adalah minyak, sedikit minyak. Ini adalah bahan terakhir yang sebenarnya saya terlupa pada awal tadi. Maafkan saya. Sekarang kita letakkan minyak. Okey, itu adalah bahan yang terakhir. Jadi sekarang ni kita akan blenderkan lah bahan yang kembali. Okey, sebentar tadi saya dah blend semua barang-barang yang ada tadi, bahan-bahan tadi seperti ayam, putih telur, lada putih dan segalanya. Okey. Tadi juga saya telah mengambil masa untuk mencampurkan semua dan menggaulkan sekali semua bahan-bahan yang telah kita potong tadi, seperti daun sop dan juga lobak merah. Okey, sekarang ni seperti yang kita boleh lihat, minyak pun dah panas. Okey, jadi untuk hasil terakhir kita punya berbola ayam, kita akan goreng lah. Sebab seperti yang kita tahu, kanak-kanak ni dia lebih tertarik dengan makanan yang bergoreng. Jadi kita buat dan mereka snack petang yang lebih seronok ataupun yang sedap untuk mereka makan. Jadi ini berbola ayam kita. So minyak pun dah panas, mari kita masukkan. Kita buat besar-besar biar orang seronok nak makan. Jadi itulah berbola ayam kita kan. Jadi kita akan tengok sehinggalah selesai. Jadi sebentar lagi saya akan kembali semula untuk menunjukkan hasil daripada ayam yang berbola ayam telah yang digoreng oleh saya. Jadi kita akan berjumpa untuk kali sebentar lagi. Okey. Baiklah, alhamdulillah, syukur. Okey, sekarang kita dah siap. Sediakan bahan, kita dah siap. Blend bahan, gaulkan bahan, dan tadi kita dah goreng kita punya berbola ayam tadi. Jadi mesti tak sabar kita tengok hasil dia. Okey. Tengok. Okey lah, hasil dan cara masakan dia tu ala-ala cokodok macam tu. Tapi ini adalah hasil berbola daging yang telah saya buat untuk version saya sendirilah. Jadi daripada apa yang anda tengok, anda lihat,
kan. Dia memang cantik, dia brown macam tu kan, dia memang sedap lah. InsyaAllah sedap. Okay, jadi untuk saya punya penutup dan kata-kata terakhir adalah, kita sebagai guru ataupun ibu bapa ataupun orang dewasa yang bertanggungjawab dalam menjaga kanak-kanak dan anak-anak ni, kita kena sediakan mereka daripada awal, daripada kecil lagi. Kita kena latih mereka kan, makan makanan yang sihat, makan makanan yang seimbang. Kenapa? Sebab dirisaukan jika anak-anak ataupun kanak-kanak tersebut mendapat sumber makanan yang tak berkhasiat, tak mencukupi. Dibimbangkan bila mereka membesar ataupun dalam masa mereka membesar, mereka akan mengalami gejala-gejala yang tak sepatutnya dari segi masalah kesihatan ataupun mental mereka. Kerana pemakanan juga merangkumi mental. Jadi jika kanak-kanak ni tidak diberikan makanan yang betul, tidak diberikan makanan yang sihat dan cukup, ini akan memberi kesan lah kepada pembesaran anak-anak ni. Jadi latihlah anak-anak kita dan berilah kanak-kanak ini makanan yang kita buat, makanan yang kita proses sendiri. Sebab apa? Bila makanan yang kita proses sendiri tu, kita tahu makanan tu sihat, makanan tu bersih, makanan tu cukup, cukup untuk kenyangkan anak-anak dan kanak-kanak yang makan tu. Jadi kata-kata terakhir sekali lagi saya katakan, berikanlah kanak-kanak dan anak-anak makanan yang cukup dan sihat, supaya mereka dapat membesar dengan sihat, dapat membesar dengan betul, dan mereka sihat dari segi fizikal dan mental. Okay, jadi sekian daripada saya, dan saya harap anda boleh cuba resipi yang telah saya berikan ini dengan bahan-bahan yang mudah seperti yang telah saya cakapkan tadi. Jadi baiklah, ini adalah penutupnya. Sekian, terima kasih daripada saya, Muhammad Nur Firdaus bin Zulkarnain. Bye bye.